Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azmina Nadia binti Rosdi akan membentangkan teori perkembangan kognitif. Oke, jadi di sini saya telah memilih teori perkembangan kognitif Piaget. Oke, pengenalan bagi teori ini adalah Jean Piaget yang seorang pakar biologi Switzerland dan pakar psikologi kanak-kanak. Beliau dilahirkan pada 9 Agustus 1896 di Nashville, Switzerland. Beliau telah membuat banyak kajian dan tingkah laku kanak-kanak. Jadi mengemukakan konsep tentang perkembangan kanak-kanak telah diterima sebagai satu teori komprehensif yang meliputi kesemua budaya dan masyarakat. Menurut Piaget, proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga kita mencapai kematangan. Setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Kesesuaian teori ini ialah pertama, interaksi sosial, yaitu belajar sesuatu perkara daripada orang lain. Bahasa tingkah laku yang sesuai dengan budaya dan idea keagamaan adalah contoh pengetahuan yang diperoleh dengan secara sedemikian. Yang kedua, pengetahuan fisikal, yaitu pengetahuan fisikal tentang sesuatu benda. Dan yang ketiga, melalui logical matematik yang meliputi konsep nombor, klasifikasi massa, hubungan ruang, dan keabadian. Dan teori ini juga bersesuaian dari umur sejak lahir sehingga 12 tahun ke atas atau mencapai proses kematangan kanak-kanak. Kandungan teori kognitif Jean Piaget ini terbahagi kepada 4 peringkat, yaitu pertama peringkat sensori motor. Oke, peringkat sensori motor ini bermula sejak lahir sehingga umur 2 tahun. Ini penggunaan geria dan pergerakan fizikal sebagai sarana perkembangan kognitif berkaitan persekitarannya. Pengekalan objek, gambaran objek di dalam memori, permulaan pemikiran logik dan aktiviti yang bertujuan secara pengulangan proses ke bentuk asal. Jadi di sini kanak-kanak akan belajar dari proses penglihatan mereka. Jadi apa yang diorang lihat itu akan menjadi proses pembelajaran mereka pada usia itu. Peringkat yang kedua yaitu peringkat praoperasi yang bermula dari umur 2 tahun hingga 7 tahun. Jadi di peringkat ini penggunaan minda sebagai medium pembentukan skema baharu perancangan, perwakilan sesuatu objek melalui simbol, fungsi semiotik, kemudian berbahasa kian meluas juga, tidak mampu menguasai proses transformasi, keterbalikan dan penaklukan. Jadi di sini mereka hanya perkembangan bahasa sahaja di sini. Peringkat yang ketiga yaitu peringkat operasi konkret yang bermula dari umur 7 tahun hingga 11 tahun. Di sini pemikiran secara logik dan masih terikat dengan situasi konkret. Dan selain itu berkebolehan menguasai konsep pemeliharaan yang terdiri daripada 3 prinsip asas, yaitu prinsip identity, prinsip ganti rugi, dan prinsip keterbalikan. Penguasaan proses penjelasan berdasarkan Tribe, dan akhir saya penguasaan proses penyusunan secara bersiri. Dan peringkat yang terakhir yaitu peringkat operasi formal, yaitu berumur dari 12 tahun dan ke atas. Jadi di sini kanak-kanak sudah mempunyai pemikiran abstrak, sistematik, dan berkebolehan berhipotesis dan egosentrik remaja. Jadi di sini kanak-kanak akan boleh berpikir dan banyak bermain di pikiran mereka dan akan banyak persoalan di pikiran mereka. Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran untuk praoperasi yang bermula dari umur 2 sehingga 7 tahun.
Ya, di sini dia akan menggunakan bahan bantu mengajar yang konkret. Sebagai contoh, kanak-kanak menggunakan bahan-bahan maujud seperti guli, batu, batang es krim untuk belajar kemahiran menambah dan menolak. Jadi di sini juga arahan akan diberikan haruslah pendek dan disertai dengan contoh. Jadi sebagai contoh, arahan untuk beratur di luar kelas atau bagaimana untuk menjalankan sesuatu aktiviti diberi dengan menggunakan ayat yang mudah dan jelas. Guru juga boleh demonstrasi cara melakukan sesuatu dan menyatakan mengikut langkah yang sistematik dan teratur. Jadi di sini cikgu perlulah menunjukkan demonstrasi bagaimana aktiviti ini akan dilakukan terlebih dahulu, karena mereka sukar memahami sesuatu perkara dari sudut pandangan orang lain. Dan akhir sekali, memberikan peluang kepada kanak-kanak melakukan hands-on terhadap sesuatu kemahiran. Peluang ini dapat meningkatkan keyakinan kanak-kanak terhadap diri mereka. Sebagai contoh, membentuk perkataan dengan potongan-potongan huruf. Seterusnya, implikasi bagi operasi konkret yang berumur dari 7 tahun sehingga 11 tahun. Jadi di sini dia akan dapat memberikan peluang kepada pelajar kanak-kanak untuk memanipulasi dan menguji objek-objek yang diajar. Membimbing kanak-kanak untuk berfikir secara kreatif dan kritis, dan biarkan mereka mencuba sendiri kemahiran yang dipelajari. Sebagai contoh, membuat eksperimen dalam subjek sains seperti mengkaji keperluan cahaya matahari untuk proses fotosintesis tumbuhan. Jadi kita harus menggunakan contoh-contoh yang sesuai dan berkaitan dengan pengalaman kanak-kanak ataupun pelajar untuk mengajar perkara-perkara yang lebih kompleks. Kaitkan pengalaman mereka seperti program televisyen yang mereka gemari atau pengalaman seharian mereka dengan pengajaran. Pengalaman membantu kanak-kanak untuk memahami perkara yang lebih kompleks. Implikasi yang terakhir yaitu untuk peringkat operasi formal 12 tahun dan ke atas atau mencapai proses kematangan. Oke, di sini menggunakan bahan yang lebih konkret untuk mengilustrasikan konsep yang lebih kompleks. Sebagai contoh, penggunaan bahan 3D, model, serta raja pengalaman pelajar sendiri sebagai permulaan kepada pengajaran yang lebih kompleks. Dan haruslah memberikan peluang kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah serta memberi sebab kepada penyelesaian yang dikemukakan, dan meminta pelajar atau kanak-kanak membentangkan idea dan kritik idea yang dikemukakan. Kemukakan konsep yang lebih luas dan tidak hanya terikat dengan fakta-fakta, dan membiarkan pelajar meneroka dan mengkaji sendiri konsep tersebut. Kesimpulannya, teori perkembangan kognitif Jean Piaget menerangkan bahwa perkembangan kognitif mereka adalah mengikut beberapa peringkat, yaitu sensori motor, peringkat praoperasi, peringkat operasi konkret, diikuti peringkat operasi formal. Ilmu dan kemahiran adalah dibina berdasarkan usaha individu itu sendiri. Oleh itu, guru perlu menggunakan zon perkembangan proksimal untuk membimbing murid dengan menggunakan teknik scaffolding bagi membolehkan mereka memperoleh kemahiran dalam peringkat yang lebih tinggi. Sebagai seorang bakal guru, kita seharusnya dapat memilih dan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang disediakan, selain membuat bahan bantu mengajar sendiri, BBM. Antara BBM, bahan bantu yang disediakan adalah kad perkataan, carta, cakra padat, dan sebagainya. Selain itu, guru juga boleh membina bahan mereka sendiri mengikut kebolehan dan tahap keupayaan murid sesuatu kelas. Adapun bahan yang paling berkesan adalah bahan
maujud yang boleh dilihat, dipegang, dan dirasa oleh murid itu sendiri. Ketika merancang aktiviti kumpulan kepada murid-murid, terdapat beberapa aspek yang perlu diambil kira dan diberi perhatian. Antaranya adalah masa dan kesesuaian aktiviti yang dirancang, sama ada ianya bersesuaian dengan tahap kebolehan dan umur murid-murid. Pemilihan bahan yang betul juga perlu dikaitkan dengan tema yang hendak diajari pada hari tersebut. Selain itu, tunjang yang diajar pada ketika itu juga perlu diselaraskan agar murid-murid dapat belajar dan memperolehi kemahiran-kemahiran yang baik sesuai dengan umur mereka. Tuntasnya, guru perlu kreatif dan bijak memilih bahan bantu mengajar BBM yang sesuai untuk digunakan. Pemilihan bahan tersebut perlulah merangsang imajinasi dan pemikiran kanak-kanak bagi membantu untuk memperkembangkan lagi kognitif mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.